Bismillah, Assalamualaikum, salam sejahtera. So kita sambung untuk NFIS kali ini dia dalam MATLAB. So kita akan gunakan contoh yang sama dengan ANN, iaitu kita nak NFIS ni predict 2A campur B sama dengan C. Okay, so ada beberapa perkara sebelum ni. Pertama sekali data yang kita perlu lihat, yang perlu kita yang pertama sekali iaitu adalah input data. Okay, ada 4 data yang kita kena masukkan di dalam MATLAB nanti. Yang first adalah input. Okay, yang ni. Lepas tu 70, yang ni kita kena bahagikan sendiri. Dia berbeza dengan toolbox ANN, di mana toolbox ANN yang tolong bahagikan. Kita just letak je kita nak 70%, 50%, kita just letak je ANN buat. Tapi untuk NFIS kita kena buat secara manual lah. So kita kena bahagikan. So saya ada 20 data tadi, data ANN tadi. So daripada 70%, 14 data, 50-15, 3 data each lah. Okay, untuk validation, untuk testing. Okay, so kita pergi kepada yang ada di dalam kita punya ni tadi. Okay, so data yang tadi. So untuk yang mana kita refer tadi, okay, 70% adalah untuk ataupun 14 data adalah untuk training. Okay, so ini kita copy terus sampai kepada target. Okay, memang untuk NFIS kita copy sampai kepada target. So kita copy 14. Okay, 14 ni kita buat satu sheet yang baru. Okay, and kita paste di situlah. So 3 yang seterusnya kita paste kepada untuk testing ataupun ini tidak ikut turutan pun tak apa ya. Yang penting percentage tu je. Okay, cuma untuk contoh ni saya buat ikut turutan lah, nampak lebih teratur sedikit. So yang last kali untuk testing dan untuk validation. Okay, tak ikut turutan pun tak apa. Okay, so one you dah ada ni, okay, you bolehlah paste ke MATLAB. So first macam biasa new variable. Okay, first kita letak macam saya katakan tadi input. Okay, macam dia note ni, first adalah kita perlu masukkan input sahaja. So input ni adalah 2A dengan B sampai ke 20 ke 20-nya. Ke 20 atau ke 20 ke 20-nya. Okay, terpulanglah. Saya bukanlah pakar bahasa Melayu. Okay, so input kita ada 20. So kita ada new variable and then yang ni training. So training kita buatlah train. Okay, so perlu ingat untuk input sahaja, tapi untuk training data yang 14 tadi tu dia terus sampai kepada target. Target dia dah siap-siap. Okay, target tu dah siap-siap dalam train tu. Okay, and then seterusnya apa? Seterusnya validation. So kita buat valid. Okay, nombor pendek-pendek senang type balik. Tapi make sure ingatlah apa maksud dia. So validation kita copy dan paste terus. Okay, dan finally adalah test. So test, paste di sini. Alright. Okay, so kita dah ada input, kita ada train, kita ada validation, kita ada test. So bila kita dah masukkan di sini, kita check di sini. So semua data dah ada dalam workspace, barulah kita boleh gunakan coding ada. Yang ni yang ada di dalam dia punya manual lah, Neuro Fuzzy Designer. So kita type yang ni ataupun NFIS edit. Okay, NFIS edit ni lebih pendek lah. Okay, so ini lebih senang. NFIS edit, type sahaja NFIS edit dan akan keluar dia punya GUI dia. So yang ni yang saya katakan tadi, kenapa kita kena asingkan siap-siap testing, training, validation, sebab yang inilah. So kita loadkan training data.
So kita nak load daripada mana? Kita load daripada workspace. Workspace yang ni lah, and kita load. So dia memang berbeza dengan ANN, yang mana ANN kita dah boleh terus select je. Tapi ni kita kena type sendiri. So dari segi user friendly, ANN punya toolbox lebih user friendly lah compare dengan NFIS. Kita training data. Tekan OK. Okay, so kita nampak dia dah masukkan data. Ada lebih kurang 14 training data di sini. Kalau training data you ada 70 lah. Okay, dan seterusnya. Dan seterusnya adalah testing data. Kita load and kita bagi nama test. And finally, untuk ni dipanggil checking lah. Okay, untuk ANN dipanggil valid. So tak apalah, ada lain-lain istilah sahajalah. Okay. And then selepas kita dah loadkan semua data, kita generate dia punya fuzzy inference system. Okay. Apakah load daripada file ataupun workspace? Ini kalaulah kita, ini bukan first time yang kita buat, kita dah pernah buat dulu fuzzy system ni, dan kita dah ada fuzzy system yang baik, kita dah save, kita nak gunakan fuzzy system yang itu untuk training ataupun untuk predict value yang kita baru upload. So kita pilih daripada file yang kita dah save tu lah. Okay, tapi kalau ini first time, kita ambil je dia punya default value, iaitu grid partition. Kita klik saja generate fees. Okay, basically yang paling mudah kita ambil default value lah, tapi setiap ini okay, kena memerlukan pembacaan yang lebih, yang mana yang lebih sesuai untuk aplikasi masing-masing. Okay, number of membership function, okay, default adalah 3 dan 3, boleh ubah, tak ada nilai fix, tak ada method tertentu. Kita klik OK. So ini beberapa iteration yang kita nak. Contohnya untuk ni saya ambil 3 sahajalah, sebab data pun tak banyak, equation pun tak adalah susah. So 3 cukup lah. Okay, and then kita train. So dia akan keluar error. Okay, di mana error untuk, ada error yang 3 dan error yang menghampiri 0. Yang star ni adalah yang training data. Okay, yang dot ni, saya pun dah lupa. Testing data tu sudah saya yang dot. Okay, tapi tak apa, kita boleh plot. Okay, tu guna plot ini. So kita plot lah. Katakanlah kita lupa training yang star ke dot ni yang training. Okay, macam saya lah dah lupa. So kita klik saja test, kita nak plot against training data. Kita klik test now. So okay, so kita nampak star ni adalah yang bulat adalah training data. Yang merah ni adalah output daripada NFIS, which is dia berada kedudukan yang sama. So ini adalah satu performance yang baik lah daripada yang ditujukan oleh NFIS sekarang. Dan kita nak plot against testing data pula. Okay, so inilah dia. And then finally dia punya checking data. Checking data adalah bentuk tambah, and checking data nampak error dia ataupun ada sedikit yang tidak kena lah. Okay. Tapi which is tak apalah. Yang penting yang majority training data kita dah dapat dia punya value. So daripada sini kita boleh view kita punya rules tadi. So inilah rules dia. So yang tadi itu, yang try itu adalah triangular. So di sini macam mana kita nak check salah satu contoh. Kita pergi balik kepada input tadi. Okay, and kita tengok yang ni. So ini kalau kita lihat input 3, input yang kedua 3, so output dia yang daripada NFIS adalah 9. So kita tengok betul tak ni? So ini 3, so tu ini 3, 3, 9. Okay, so betul. Itu cara nak check one by one lah. So kalau input tu macam mana dapat 1, ada tak input 1, kita ambil yang first lah, input 2, input 1, 2, input yang untuk B adalah 1. So ni kita ambil 2.
Okay, kalau tak nak, kita boleh pindah tulis je kat sini lah, lagi senang. 2 dengan 1. So kalau 2, 1, output dia 5. Okay, which is okay, betul. So rule dia betul. Rule dia betul. Okay, so once you dah dapat betul, you dah happy dengan semua ni, kita lihat di command window ni, dia akan keluar dia punya rune RMSE value dia. Okay, untuk training memang kecil error dia, tapi untuk checking dia besar. So daripada sini you kena edit lah. Terpulang lah edit number of iteration atau sebagainya. Okay. And bila dah happy, dah setuju dengan ni, kita save. Macam mana nak save? Kita export. Export kepada workspace. Dan kita bagi nama. So nama yang senang, mungkin ini test yang pertama, so T1. Okay, T1 senang tulis balik. Kita T1, bagi nama T1, klik OK. So dia akan muncul kat sini lah, T1. Okay, so finally kita nak dapatkan data daripada NFIS. So macam mana nak dapatkan data daripada NFIS? Kena guna coding. Itulah coding yang inilah. Okay, so dia tak berapa user friendly macam ANN punya toolbox, di mana boleh terus saya bawa ke atas dulu. Okay. So okay, ANN prediction ni nama apa sahaja awak boleh letak. Okay, saya letak NFIS prediction lah. Dia punya coding adalah, function dia adalah evalFIS. So ini adalah nama NFISU. So dia nama NFIS berserta dengan input. So kita ingat tadi input yang kita save tu adalah ini. So letakkan input, nama NFIS tersebut, iaitu T1. Okay, input maksud dia input ini untuk ataupun ke dalam NFIS T1 yang kita dah save tadi. And then kita klik enter. So kita dapatlah value dia, NFIS prediction. So daripada sini kita klik, kat sini pun ada NFIS prediction. So inilah value dia. So kita copy sahaja value dia dan kita paste di Excel tadilah. Okay, so kalau kita ingat video yang lepas, ini adalah daripada ANN dan ini adalah daripada NFIS. Kita paste. So kita boleh bahagi, boleh tengoklah performance dia. Kalau dapat lihat di sini, okay, saya tak tahu boleh zoom ke tak, tapi okay, saya zoom sinilah. Okay, so kalau dapat lihat di sini, ini adalah skema jawapan 5. Ini prediction daripada ANN, which is 4.3. Ini prediction daripada NFIS lah, 5.0019. So dapat dilihat NFIS dia lebih, dia sepatutnya dari segi teori NFIS sepatutnya lebih performance dia lebih baik daripada ANN, kerana NFIS dia menggabungkan dua method, iaitu neural network dan juga fuzzy logic. So boleh refer, boleh compare. Okay, kalau yang buat dua-dua ANN dengan NFIS, dia kena compare semua ni lah. Tapi kalau yang buat ANN sahaja, di compare lah target dengan ANN. Yang buat NFIS sahaja, compare lah target dengan NFIS. So nampak semua okay. Cuma bawah ni ada lari sikit untuk, kalau lari sikit, lari banyak. Yang lain semua okay, cuma yang ni. So perkara ni memang biasa berlaku kalau you gunakan AI. Kadang ada satu tu yang lari dan terlari, so kena cek balik lah. Kalau untuk neural network, cek balik lah number of neuron dan sebagainya. Untuk NFIS, mungkin daripada try, kena play trap ataupun dan sebagainya. So itu sahaja. So lepas ni bolehlah plot seperti mungkin plot histogram dan sebagainya. Dan mudah-mudahan video ini memberi manfaat. Kita jumpa di video-video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih.